Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Bisma binti Rashidi. Nombor matrik M192019645. Okey, hari ini saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menentukan masuknya waktu Zuhur dengan menggunakan kaedah istiwa ataupun menggunakan sebatang kayu. Okey, cara kita nak tahu bagaimana masuknya waktu solat Zuhur tersebut adalah apabila tergelincirnya matahari dari khatulistiwa, macam dia sebelum beberapa minit sebelum masuknya waktu Zuhur lah. Kiranya sebelum orang azan. Okey, cara untuk kita mengetahui senang je. Kita hanya perlu menggunakan sebatang kayu untuk mengukur tergelincirnya matahari, iaitu dengan bayang-bayang kayu tersebut. Dia sedikit ke arah tepi sebelah kanan. Kalau asal dia lebih daripada fizikal kayu tersebut, tapi yang ni dia sedikit ke arah kanan. Okey, untuk maklumat yang selebihnya kita tengok video yang berikutnya. Okey, video ni menunjukkan tergelincirnya matahari dan dia sedikit ke arah kanan lah kalau ikut kita punya kanan, dan beberapa minit sebelum azan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Inani binti Muhammad Razali, bernama matrik M192011745. Okey, sebelum saya menerangkan bahagian saya, iaitu ketika masuknya solat asar ataupun cara pengiraan solat asar. Okey, saya akan jelaskan dulu apa itu waktu matahari istiwa. Okey, matahari istiwa ialah rembang atau transit adalah ketika pusat matahari melintasi satah meridian samawi tempatan. Meridian samawi tempatan adalah anjuran longitud stesen tempatan. Waktu istiwa boleh ditentukan secara fizikal dengan melihat pergerakan bayang-bayang sesuatu tiang yang tegak. Ketika istiwa, bayang tiang berada pada ukuran paling pendek. Sebelum bayang tiang ini berpindah ke sebelah timur adalah menandakan waktu istiwa. Stesen rujukan di bumi adalah ditetapkan berdasarkan satu sistem koordinat geografi yang parameternya ialah latitude, yakni garis lintang, dan longitude, yakni garis bujur. Okey, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang waktu solat asar mengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya waktu solat asar adalah apabila panjang bayang sesuatu tiang melebihi panjang tiang tersebut. Maksudnya bayang tu dia kena lebih sedikit daripada tiang yang asalnya. Okey. Secara fizikal, waktu asar boleh ditentukan dengan menggunakan tiang tegak yang sama dengan yang digunakan pada waktu istiwa. Waktu asar bermula apabila panjang bayang yang ditunjukkan oleh tiang tegak melebihi ukuran tiang itu sendiri dan dicampurkan dengan panjang bayang sewaktu istiwa. Okey, selepas penerangan ini, saya akan menunjukkan video yang saya rakam sebentar tadi, cara pengiraan waktu solat asar. Jom. Okey, inilah rakaman yang saya ambil ketika tepatnya memasuk waktu solat asar. Okey, anda lihat ya, bayang-bayang akan melebihi daripada fizikal ataupun objeknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwa binti Sa'aduddin. Nombor matrik M184016345 akan menceritakan bagaimana masuknya waktu maghrib. Berkaitan masuknya waktu maghrib, ada beberapa pendapat daripada para ulama. Dan para ulama telah membuat keputusan berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahawa masuknya waktu maghrib ialah apabila telah terbenam segala bulatan matahari di dalam ufuk dengan ijma' ulama Islam. Manakala berakhirnya waktu maghrib apabila hilangnya syafaq merah, dan ianya adalah sahih dan juga banyak dibincangkan. Kedua-dua video ini dirakam pada jam 7.30 malam dan pada salah satu video ini dirakam sekitar Bandaraya Al-Star. Pada waktu ini menunjukkan bahawa telah habisnya waktu maghrib dan masuknya waktu isyak. Waktu tamat solat isyak, ulama mempunyai berbeza pendapat melalui 3 pandangan, iaitu yang pertama, waktu isyak tamat pada hujung 1/3 pertama malam. Yang kedua, hingga separuh malam. Yang ketiga, sehingga terbitnya fajar shadiq. Tetapi waktu isyak yang mutamadnya menurut mazhab Syafi'i adalah sehingga keluarnya fajar shadiq. Adapun waktu terbaik untuk menunaikan solat isyak adalah sehingga pertengahan malam. Kemudian waktu jawaz, iaitu waktu harus untuk menunaikan solat isyak ialah sehingga sebelum subuh. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa makruh hukumnya kita melewat-lewatkan solat isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Nuraina Sofia binti Ahmad Sanusi. Nombor matrik M192006545. Okey, hari ini saya diberi tugas untuk menerangkan cara untuk mengetahui masuknya waktu solat subuh. Okey, subuh ni dikenali juga dengan fajar, iaitu fajar shadiq dan fajar kazib, fajar benar dan fajar palsu. Macam mana nak kenal fajar shadiq dan fajar kazib ni? Okey, dalam sabda Nabi, fajar itu ada dua. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan salat. Kedua, fajar yang mengharamkan salat dan menghalalkan makan. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari sumber Jabir yang menambah tentang fajar pertama yang mengharamkan makanan. Sesungguhnya fajar ini nampak memanjang di kaki langit. Dan fajar yang kedua lagi, sesungguhnya bentuk fajar ini seperti ekor serigala. Okey, kepada yang siapa tak tahu apa beza fajar shadiq dan fajar kadzib. Okey, di sini kita boleh terangkan fajar shadiq bermaksud apabila tiba waktunya untuk solat subuh dan tidak dibenarkan makan bagi mereka yang berpuasa. Dan fajar kadzib bermaksud tidak dibenarkan solat subuh kerana belum masuk waktunya dan masih boleh makan bagi mereka yang berpuasa. Okey, subuh bermula apabila terbitnya fajar di ufuk timur sehingga terbitnya matahari. Okey, saya ambil waktu yang sekarang ni, iaitu waktu yang dah masuk solat subuh. Waktu iaitu orang panggil waktu fajar shadiq. Okey, fajar shadiq ni cahayanya akan terus bertambah kecerahannya daripada semasa ke semasa. Ia muncul sehingga terbitnya matahari di ufuk timur. Fajar shadiq pula cahayanya menyatu dengan ufuk timur langit. Dia berbeza dengan fajar kadzib. Okey, dia berakhirnya waktu solat subuh dan ditandai dengan terbitnya matahari di ufuk timur atau dikenali sebagai waktu syuruk.
So waktu ni dah habis solat subuh dan tak boleh makan bagi orang-orang yang berpuasa. Wallahu a'lam.